yafqahu qawli an-nazar. Berusaha mengisi masjid serta menangani jabatan muslim. Ashabu fadilah tuan guru, tuan imam, tuan haji, puan haja, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan seperti biasa, kita sama-sama kita katakan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita sejak berumur kedua dan bumi. Nikmat Allah Taala yang hadir dalam diri kita sampai saat-saat kita memiliki hari tua ini, tuan-tuan, kita tak boleh lagi berada kepada Allah dan kita tak boleh hidup tanpa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kita mesti rasa syukur, wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa bersemangat untuk memperbaiki pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ini, tuan-tuan, kita teruskan kembali ujian tafsir kita. Kita bermula pada ayat yang ke-274 daripada surah Al-Baqarah, muka surat 46. Tuan-tuan tengok muka surat 46 ayat 234 telah dibuat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatarabbahu ash-shaytanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ayat yang ke-274. Orang-orang yang membelanjakan hartanya malam dan siang dengan bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka, dan tiada mereka itu takut dan tiada pula berduka cita. Baik tuan-tuan, seperti biasa sebelum kita berjauh, kita ambil dulu kefahaman hukum ayat ini supaya perbincangan kita selepasnya akan lebih mudah, insya-Allah. Jadi dalam ayat 274 ini Allah Ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya, katanya sesiapa pun manusia orang yang dibelanjakan hartanya, maknanya dia keluarkan hartanya dengan jalan apa pun, jadi yang namanya kebaikan, sedekah, derma, apa nama pun. Jadi itu maksudnya infak, mengeluarkan harta milik kita
Billaili, bila tu sama ada harta itu dikeluarkan pada waktu malam, dibelanjakan pada waktu malam, atau pada waktu siang, sama ada dibelanjakan dengan secara sembunyi-sembunyi, dengan maksud tidak diketahui oleh orang lain kebaikan yang kita buat daripada harta itu, ataupun dengan secara berterang-terangan orang nampak kita beri dengan duit kita, dengan harta kita. Orang yang buat macam ini, kata Allah, dia akan dapat ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Pasti Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala. Kemudian dia dapat pahala orang yang bersedekah ni, infak harta ni, dia sedikit pun takkan rasa takut dan sedikit pun takkan rasa duka cita. Itu kefahaman hukum ayat 274. Mari kita tengok sama-sama apa yang dicatatkan oleh usaha Nasrullah. Allah terangkan bahawa orang yang bersedekah sama ada pada waktu malam maupun siang, dengan cara sembunyi ataupun terang-terangan, asalkan baik masa dan caranya, maka Allah sediakan pahala lebih dari amalan mereka, dan mereka tidak merasa takut rugi di dunia dan tidak pula berduka cita di akhirat kerana beruntung mendapat pahala. Allah Ta'ala sendiri memberi makhluk dia rezeki dengan tak kira siapa-siapa. Dengan rahman Allah Ta'ala itu, dengan hidayahnya, dengan kepemurahan Allah Ta'ala itu, orang-orang yang tak beriman dengan dia pun diberi rezeki. Sepatutnya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ni, harta ni dia punya, dunia ni dia punya, segala benda dia punya. Sepatutnya pun akal kita ni jangan bagi orang yang tak beriman ni. Dia hidup bosan tak beriman dia dah mati goreng, tak makan. Boleh saja Allah Ta'ala buat macam tu. Tapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Diberinya peluang, diberinya masa, diberinya tempoh, sehingga diberinya macam-macam rezeki. Orang tak beriman pun boleh makan, boleh hidup. Bahkan kadang-kadang jadi baik dari segi mutu kehidupan ini berlaku. Allah sebagaimana Allah Ta'ala melakukan kepada makhluk yang begitu juga Allah Ta'ala dan orang-orang beriman ini, supaya sebagaimana Allah Ta'ala mudah memberi orang beriman, sepatutnya mudah memberi kepada orang lain, tapi lebih lagi kepada orang-orang yang beriman. Tak boleh jadi perebutkan. Kita dah bincang tu orang perebut, nanti harga itu akan boleh kedai dia akan memikul-mikul harga itu dalam keadaan susah di hari akhir dia boleh masyarakat. Satu. Kemudian adalah dikatakan turunnya ayat ini mulanya ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada orang sebut pendapat mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan cerita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang Abu Bakar buat? Sayyidina Abu Bakar ni buat, yang telah bersedekah sebanyak 40,000 dinar. Kita tahulah 40,000 dinar ni berapa ke? Kalau tahun saya deposit tahun 90-an tu, 1 dinar sama dengan RM5. Dinar satu dinar RM5. 40,000 dinar ni RM20 nak tinggi lagi ni. Sayyidina Abu Bakar 40,000 dinar dia bersedekah. 10,000 disedekahkan pada waktu malam, 10,000 disedekahkan waktu siang, 20,000, 10,000 lagi disedekahkan dengan cara sembunyi-sembunyi, 20,000, 10,000 lagi dengan cara terang-terangan, 40,000 dinar sedekah. Sayyidina Abu Bakar. Jadi ayat itu pun menceritakan tentang keadaan Sayyidina Abu Bakar yang tidak tauhid dengan hati. Ada kaul yang lain, ada juga yang mengatakan ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa sebenarnya buat? Yang telah bersedekah sebanyak 4 dirham. Bunyinya macam tak banyak, boleh terima. Sedirham malam,
Sedirham siang, sedirham dengan bersembunyi-sembunyi, sedirham dengan berterang-terangan, sedang ia tidak punya yang lain. Banyak cepat macam sikit, tapi sebenarnya ini dirusakkan pada keadaan dia tak punya apa-apa. Gula yang dia ada, tapi dia boleh lagi beramal dengan sedekah dengan dia. Jadi dua ayat ini. Kau mengatakan itu, ada pendapat mengatakan itu. Ini nak cerita bagaimana sahabat-sahabat dahulu mereka sungguh-sungguh beramal dengan tujuan nak meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum yang ada pada ayat ini tidaklah terhad bagi orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Walaupun ayat ini turun mungkin sebab Sayyidina Abu Bakar, mungkin sebab Sayyidina Ali, tapi pengajaran ayat ini dia meliputi semua orang. Sampai tak dia orang walaupun dia bukan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, yang dia buat seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, maka dia akan dapat apa? Ajur, pahala di sisi Allah. Tetapi ditujukan pula kepada umum atau kepada siapa saja yang telah bersedekah. Hanya saja didahulukan malam dalam ayat ini kerana ia lebih utama dari siang, dan didahulukan secara sembunyi-sembunyi kerana ia lebih utama dari secara terang-terang. Baik tuan-tuan, kita nak tambah lagi kepahaman terhadap ayat itu. Tuan tengok ayat. Al-Ladhi dan orang-orang yang yunfiqun membelanjakan amwalahum harta mereka bil-laili wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut malam tu baru siang. Kenapa? Kata Ustaz Masa Nanti, kerana malam lebih utama daripada siang. Sebab apa malam lebih utama daripada siang? Sebab hari malam ni kurang berlakunya maksiat. Maksudnya maksiat makro kita nampak, hari siang ni kita nampak, semua bodoh kita nampak. Oi wong kau nampak amoy, moi tua, moi ni, orang tua, kayu ni, segala macam nampak itu. Hari malam berwala, kerana kita ada terbaca ini. Satu lagi, kenapa malam ni lebih utama daripada siang? Kerana pada waktu malam tidak ada waktu yang diharamkan kita untuk solat. Lepas Isyak, maghrib sampai subuh orang tuntut bagi tahu itu masuk yang haram untuk sembahyang. Tak ada. Buat duit tak sembahyang lepas maghrib, Isyak mata tak mengiru. Mayang 2 rakaat, sahaja aku sembahyang sunnah mutlak 2 rakaat dengan salam. Oh, apa bagi salam. 2 rakaat ini bagi salam, 2 rakaat ini bagi salam sampai subuh masuk tak ada pun orang. Sebab tak ada waktu malam ni waktu yang haram solat. Berbeza dengan waktu siang. Waktu siang banyak waktu diharamkan solat. Tapi subuh tak boleh sembahyang sunat. Ketika matahari tongkat atas kepala tak boleh sembahyang sunat, haram sembahyang. Ketika waktu asar tak boleh sembahyang. Kereta rempang-rempang merah tu maghrib tak boleh sembahyang. Ada banyak waktu siang tak boleh sembahyang. Ditegak solat, tapi malam tak ada. Itulah malam utama daripada siang. Tahu? Yang kedua, kenapa malam lebih utama daripada siang? Sebab pada waktu malam lah Allah Ta'ala letakkan saat-saat waktu-waktu yang afdal untuk kita ibadah. Sebab itu ada malam Jumaat, awal tak bincang siang Jumaat. Sebab itu ada malam Lailatul Qadar. Mana orang fikir siang Lailatul Qadar? Sebab itu ada lagi malam Nisfu Syaban. Tak ada orang bincang siang Nisfu Syaban. Hari 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam awal Muharram, 10 Zulhijjah, walayalin asy dan malam-malam 10. Allah sebut dalam surah Al-Hajj. Semua bincang perihal malam. Pada waktu malam, kelebihan pada waktu malam. Tidak pada waktu siang. Itu sebab malam didulukan kata usaha Al-Quran daripada siang, dan juga didahulukan sembunyi-sembunyi kerana ia lebih utama dari terang-terangan. Sedekah secara sembunyi lebih afdal daripada sedekah secara terang-terangan. Walau bagaimanapun dia tengok bergantung juga pada keadaan. Terkadang ada
tuan-tuan ni lebih afdal, lebih baik lagi. Pada saat ketika orang lain susah nak keluarkan sedekah, tak ada orang bersedekah. Lama dah makcik tu, ni apa tu? Dulu tapi bank tu jual apa. Tak ada orang bagi kan. Orang main tu kita bagi dulu 2-3 ringgit, ambil 3 ringgit. Bukan dia banyak duit lah supaya orang tanya, banyak ambil saya tak tahu pada nak suruh beli, nak suruh orang lain beli lah. Betul lah kita sama juga macam sedekah kan. Kadang-kadang ada waktu ni kita perlu terangkan, bukan nak riak, tapi nak menggalakkan orang lain untuk sedekah sama-sama. Itu eloklah lagi kita sedekah secara terang-terangan dengan tidak menafikan sedekah sembunyi-sembunyi orang tak tahu lebih baik. Dan itu kata usaha maksud Nabi. Dan akhirnya orang akan dapat pahala. Dia tak pernah rasa takut. Takut macam mana ni? Orang sama di dunia atau di akhirat. Orang tu betul-betul ikhlas orang kata, lapik pula betul dia seorang. Dia seorang. Dia seorang. Tak ada dia macam mana orang berbagi ke orang ni Allah salah seorang. Itu orang bos-bos tak seorang. Tapi kalau tu dah seorang dan begitu dia tak seorang. Bahagia bos-bos dia seorang. Walau di dunia, di akhirat pun dia tak akan rasa takut. Kerana ganjaran disilakan itu besar di sisi Allah. Dan walau yang jamun, dan dia sedikit pun tidak akan bergembira. Bahkan rasa bahagia lebih pun itu bagikan seorang. Itu ayat yang ke-274. Kita pindah pada ayat yang ke-275 yang agak panjang sikit dan bersangkutan dengan amalan riba. Orang-orang yang memakan riba, tiada berdiri mereka itu melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan jenis kegilaan. Jadi kita nak faham, kita bagi makna. Kalau tak sebut dalam ayat ni, orang yang makan riba ni, dia tak pergi besok. Pergi mana nanti kita tengok. Melainkan macam orang kena masuk syaitan, orang gila kena masuk syaitan. Siapa tu? Orang yang makan riba. Yang demikian itu kerana mereka mengatakan bahawa berjual beli sama seperti riba. Jadi Allah Ta'ala penuhkan azab makan riba ni. So dia beli macam orang gila kena masuk syaitan. Sebab apa? Sebab orang ni menyambungkan riba dengan jual beli. Tak mau dia bersuara di sini kita nak untuk lebih sikit. Apa salah tak banyak dari orang. Ini cara kita menyangkut. Ini adalah mau seni menyangkut tu. Jadi senilah kau sama menyangkut riba sama. Yang itu orang ni Allah Ta'ala azab dia macam orang gila kalau ada setan. Makan riba. Allah menyangkal dengan firman, Allah menghalalkan berjual beli dan mengharapkan riba. Allah Ta'ala sangkal. Kata dia, dan kesamuan jual beli dan riba. Jual beli ni halal, tapi riba haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa menerima pelajaran dari Tuhannya dan memberhentikan riba, lepaslah diampunkan dosa dia lagi. Sebelum dia dimakan riba, dia tak tahu. Lepas itu dia tahu, dia belajar. Dia pun tahu kan berhenti. Dosa-dosa dia akan diampunkan oleh Allah. Dan urusannya keampunan itu terserah kepada Allah. Serah kepada Allah. Doa banyak, kesalahan-kesalahan itu terjauh. Dan barang siapa kembali memakan riba, siapa makan riba sampai mana faman ja'u mau'izatun min rabbih. Mau'izatun min rabbih sebenarnya peringatan, nasihat dari Tuhan yang mana dia tahu hukum riba itu salah. Dimakan juga riba itu. Mereka itu mengisi neraka yang kekekalan di dalam. Orang yang makan riba padahal dia tahu riba itu haram di sisi Allah, dia akan kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kefahaman umum kita tengok satu-satu. Sikit-sikit perasaan perasaan. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Yakni makan riba ni macam mana? Mengambil
faedah di dalam muamalah yang mengandung riba. Muamalah ini hubungan kita hubung kita dengan orang, jual beli dengan orang. Jadi riba ini maksudnya mengandung riba. Ambil faedah yang ada unsur riba. Dengan jalan macam mana? Mengambil lebih pada suatu kadar atau suatu tempoh di dalam pertukaran harta dari jenis emas dan perak serta makanan. Maksudnya kan dulu ada duit pakai sistem apa? Kata tu tukar sama orang. Dia tukar omeng sama omeng, tapi omeng yang dilayar sikit, orang tu dilayar banyak. Jika tidak ada itu, dia ada unsur riba. Dia ada unsur riba. Ataupun dia tukar omeng dengan perak. Omeng betul dengan omeng, perak dengan perak. Dia tukar perak orang, dia ambil omeng orang tu dibagi orang tu perak. Itu dah lebihan, dia lebih cepat. Itu riba. Atau kata tadi kadar atau tempoh. Saya bagi imam, bagi kursi pinjam duit, saya beri kursi bapa, dia nak bayar ni Ustaz, tuan bayar sekarang ni 2 bulan, tuan bayar 2 bulan ni saya beri. Kursi tak payah bayar 30 bulan ni. Saya bawa tak orang tuan tak bayar, tuan bayar bulan 2 tapi tuan tambah 10 ringgit, yang 10 ringgit itu riba. Tambah-tambah. Ditambah-tambah. Menokok tambah selain daripada yang dipersetujui itu riba. Habis kita beli kepeng tu, kereta tu 50,000 bila saya beli jadi 55,000 saja. Kita angkat dengan bank 55,000, tak ada masalah. Kita angkat 55,000, kita bayar 55,000, tak ada masalah. Yang salah kereta tu 50,000, tapi bank angkat yang kita 50,000, kita kena bayar kepeng 55,000. 50,000 tu dia riba. Maksudnya yang kita persetujui bersama orang itu tak dipanggil riba. Walaupun kita tahu orang saya beli kain dengan orang 50 ringgit. Tuan pun tahu 50 ringgit. Saya beli jauh pun kata beli dalam berkata tanya kan. Saya beli dia satu. Dia nampak dia tak tahu beli 50 ringgit pun lah. Memang 50 ringgit ni lebih saya jual. Kalau tuan nak beli saya jual 60 ringgit. Kena buka pun naik 10 ringgit. Terjual 60 ringgit, tuan nak beli 60 ringgit tak? Saya beli 60 ringgit. Ini tak riba. Dia lainnya, memang 50 ringgit saya jual 50 ringgit lah. Ialah yang bid dari 50 ringgit, ya 50 ringgit. Dan bila nak bayar ni, baru dulu saya bayar ni. Kalau tak bayar, tambah saya 10 ringgit. Luar yang persetujuan, itu kita bagi riba. Banyak bila dalam buka, itu tak boleh. Kalau rasa nak bayar berapa kita nak angkat okok, angkat sama, setuju dalam waktu akad. Kalau dalam perbandingan Islam ni dia kalau akad dan kita tak faham dengan perbincangan orang ekonomi, faham dengan ekonomi, nak turun nasihat syar'i ni peng-peng kita ikutlah macam nama lah. Al-Baik bisa menajil lah, al-Qadroni namun mudorobah lah, kawan-kawan. Dan itu dia kita tak faham. Orang faham tu yang betul itu insyaAllah. La yaqumun, kemudian ayat la yaqumuna illa kama yaqumu syaitan, kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan minan nas. Tiada berdiri mereka itu melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan jenis kegilaan. Begini maksudnya orang yang memakan riba itu dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Besok hari kiamat bila bangun dari kubur seperti orang yang terhempas, yang tidak berdaya untuk bergerak dengan betul kerana berubah otaknya. Bahkan harta riba yang dimakannya itu akan berkembang dalam perutnya dan menjadi berat sehingga mereka tidak berdaya untuk bangun dengan segera. Kalau berdiri mereka condong ke perut. Boleh tertangkap kan? Kalau dia sebab bodoh makan riba. Atau dalam tafsir ini Dr. Wahbah Zuhairi menyebutkan tanda orang yang makan riba di akhirat esok, orang-orang ini bangkit di kubur macam orang yang dirasuk syaitan. Jauh keluar.
macam orang yang dirasuk syaitan. Jangan tertuhanlah orang ini, orang yang makan riba, orang yang makan riba. Bahkan dia menangis pun orang makan riba dia besok bangkit dulu tubuh, dia makan macam dalam keadaan orang sakit. Jadi orang sakit, ada orang sakit dia ini. Ada orang bulu halah, bahasa kita bulu halah ni, orang itu yang disebut aklul riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhna. Orang yang makan riba pada hari kiamat besok dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam keadaan gila dan tercekik. Bila macam orang sakit. Siapa tu? Orang yang makan riba. Kan? Orang yang makan riba. Baik, kita tengok apa yang Ustaz tadi catatkan. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu kerana mereka mengatakan bahawa berjual beli sama seperti riba. Dulu orang Arab dia suka buat macam tu. Yang ni azab yang demikian itu ditimpakan ke atas mereka sebab mereka mengiktikadkan dan meyakini bahawa serupa saja berjual beli berniaga dengan melakukan riba kerana sama-sama memperoleh keuntungan. Berniaga untung, makan riba untung, kita lihat orang Islam orang yang untung sama untung ni. Erti riba, jadi nak faham lagi riba macam mana. Dalam segi bahasa, maksud riba itu lebih biak ataupun tombak. Kalau lebih tombak. Adapun pengertian riba dalam segi syarah yang kita faham sudut agama kita ini, melebihkan salah satu di antara dua barang yang sejenis dalam pertukarannya dan yang lebih itu diperoleh tanpa ewak, tanpa tukaran. Kita tengok ni, kita tak faham. Riba ini sering dilakukan oleh orang-orang jahiliah dahulu sebelum Islam. Jadi riba ni orang jahiliah dulu sebelum Islam datang dia suka riba. Contohnya, misalnya seseorang berhutang kepada lainnya dengan janji akan membayar pada waktu yang telah ditentukan. Ada orang hutang ke orang lain, dia janjilah sekian tempoh saya bayar hutang. Tetapi setelah tiba tempohnya dan orang yang punya hutang itu datang menuntut kepada yang berhutang, ia meminta tangguh dengan katanya, "Takut dalam tempoh membayar hutang saya ke lain bulan kerana saya dalam kesempitan dan nanti saya lebihkan bayaran." Dan itu riba. Pinjam selagi tak boleh bayar hari itu kan, tuan lanjutlah masuk sikit untuk saya bayar tambah RM1. Yang itu riba. Lalu keduanya pun bersetuju. Selalu orang hutang tak ada apa dah. Orang yang berhutang tu makan kan tak ada orang, dia tak boleh bayar apa. Tuan besok saya bayar tambah lagi. Kalau boleh, tuan saya minta takutlah bulan ni. Janganlah kita tahu bulan besok saya bayar lagi. Tak ada benda tu. Janganlah. Biasa orang yang hutang ni, tuan tuan datang tempoh tangguh lagi boleh. Nanti tuan tambah lah. Umur yang itulah biasa orang. Begitulah dilakukannya berulang-ulang setiap sampai tempoh bayaran. Dia bertangguh dengan menambah bunganya sehingga hutangnya semakin berganda-ganda banyak. Perketi ini telah lama mereka lakukan dan menjadi kebiasaan mereka. Katakan bahawa mengambil keuntungan pada permulaan jual beli itu sama sahaja dengan mengambil keuntungan dalam bertempoh atau bertangguh. Ini banyak riba di dalam bab kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa in kana zu usratin fanadharatun ila maisarah wa lan tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun." Kalau orang hutang bayar raya, urusan raya, karena sesuatu tidak masalah. Udah tidak boleh aku udah dia. Bawa punya mahal, wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kau tengok tak mampu nak bayar, kau bersedekah lebih baik.
Kalau kau tahu, boleh kau tahu. Yang bagi dia sendiri tidak tahu. Sebulan bayar, tengok bulan tak boleh bayar. Tambah sebulan ni tak bayar, lagi kita pun jangan buat. Itu ya dia serokan. Mungkin boleh, kau 1,000. Dan dah 2 bulan tak pay, 3 bulan tak pay. Yang tu tak 3 bulan, tak pun dah 1,000. Yo, sekarang memang tak tahu. Bayar lagi sekat 10, 20, 100 bayar tu. Allah Ta'ala letak ujungnya tu kau sedekah lebih baik kalau kau tahu. Maknanya di sebalik kita beri sedekah pun tak tahu lah kau tak puasa ini datang. Dalam satu hadis yang baik riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam tafsir daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiban fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fil wad hatta takuna mithla al-jabal." Nabi suruh dalam hadis, barang siapa yang bersedekah, sedekah dengan seukuran 1 biji tamar, 1 biji buah kurma, sebiji dia sedekah. Sedekah ketuanannya belas biji tamar jual ni, oh iya Pak. Mana sedekah sikit mana? Dengan dari harta yang baik yang halal harta tu, Allah tidak menerima kecuali dengan sesuatu yang baik. Allah Ta'ala tak terima sedekah kita melainkan dengan sesuatu yang baik, mesti balasan yang baik. Maka Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Yang kanan ada fikir ke Allah Ta'ala dengan kanan, bukan itu maksudnya. Kita kena tahu dengan hadis ni, Allah Ta'ala terima sedekah dengan rahmat, dengan kemuliaan, terima sedekah yang kita buat keluar walaupun sebesar biji tamar. Kemudian Allah Ta'ala yurabbiha li sahibi. Yurabbiha ni asalnya jago kembang biaan. Kembang kan sedekah tu, dia mengembangkan sedekah tu untuk orang yang mendekatkannya, seperti salah satu kalian merawat yang menjaga anak kuda miliknya sehingga sedekah tersebut tumbuh menjadi sangat besar seperti gunung. Allah Ta'ala campur sedekah kecil, Allah Ta'ala besar di baloi macam orang baru anak kuda. Kau makan dia lelok jago lalu besar tinggi nak kuda. Macam itulah Allah Ta'ala akan rawat, akan biarkan sedekah kita yang kecil itu menjadi besar sebesar gunung. Ganjaran. Maknanya yang kami sampaikan ni apa? Orang bersedekah walaupun sedikit, tapi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi makna sedekah itu bila sedekah itu pada saat dan ketika orang betul-betul mula bersedekah. Macam mana tadi orang muda ni, bulan tak ada bayar, bagi 2 bulan tak ada bayar. Kalau orang tak haji baru, dia ambil umur 3 bulan umur lagi tinggi, 4 bulan tidur naik 4 bulan lagi tinggi. Ketika tu orang susah pun, ketika itulah elok kita bersedekah. Itu yang disebut dalam hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa man nafasa an mu'min, siapa yang menghilangkan kesempitan orang mukmin yang lain daripada kesempitan atas bumi ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan hilangkan kesempitan yang hari kiamat besok. Hari kiamat tak ada orang menghilangkan Allah Ta'ala. Dan bumi ini tak main oleh itu. Jadi orang yang berserah, yang menghilangkan kesempitan saudaranya yang mukmin, dia akan bersama Allah Ta'ala mudah. Kemudian Nabi sambung lagi, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berhutang, yassara ala mu'sirin, wa hutang payah nak bayar, dia beri kemudahan kepada orang, maka Allah Ta'ala akan beri kemudahan di dunia dan di akhirat. Ini khusus kita tentang kelebihan orang yang
memudahkan orang buta. Siapa mudah orang buta, Allah Ta'ala akan beri kelebihan di dunia dan juga kelebihan di akhirat. Jadi janganlah kita minta hutang. Nabi sebut itu supaya jangan ada orang beriman dan yang akhirnya menekan saudara-saudaranya yang lain dengan rokaan riba. Waktu Nabi sebut, kalau boleh berapa ganda dengan saudara mahu kau, besok Allah Ta'ala akan beri kemudahan di akhirat. Di saat tidak ada orang yang boleh menghilangkan kesukaran pada ketika itu, hanya Allah. Ketika itu orang berharap kepada pertolongan, ketika itu Allah Ta'ala akan bantu orang-orang yang membantu saudara-saudara yang susah. Satu lagi yang disebut hadis ini mengikuti supaya kita dapat menambah lagi pengetahuan. Nabi sebut apa? Man adzara mu'siran kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Wasani summa qultu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah. Qala bi kulli yawmin sadaqatun ma lam yuhilla bi dayn fa bi yuhilla dayn fa idza adzarahu ba'da al-hil falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah. Nabi sebut barang siapa yang adzara mu'siran, yang memberi tangguh kepada orang yang hutang susah bayar ni, maka setiap hari dari waktu tangguh itu diberikannya adalah sedekah baginya. Sedekah. Kalau tak bayar bulan ni kau, betul biasa ikut satu bulan satu, 3 bulan tu tak bayar. Tak buat besok bulan 2 sudah bayar. Saya boleh buat 29 sehari itu dianggap sedekah. Ya tu pun kan kalau saya sedekah besar tak nampak saya duit yang bumi dan itu dalam nyopet dia senang dia bumi dia ambil riba sedekah nampak tu saya duit tu dia orang tangguh bayar dia duit dia tapi ada duit bumi besok ke akhirat dia akan kesusahan. Dan dia akan kesusahan di akhirat esok. Jadi setiap hari-hari beri tangguh semua yang merupakan sedekah kepada orang. Kan kepada sedekah kepada orang. Kemudian tak tahu dah makanya itu. Tengok. Kita menjadi kemudian. Satu lagi buat Nabi sebut. Okey, mana kita dah faham tadi. Satu sedekah yang kita bagi ke orang tu, sikit Allah Ta'ala boleh doa macam bunuh. Kedua, kelebihan kita menangguhkan orang hutang mudahkan dia. Allah Ta'ala mudah kita ke akhirat. Ketiga, banyak kelebihan orang memudahkan hutang. Ketiga, orang yang mudahkan orang susah hutang ditangguh. Setiap hari itu akan jadi sedekah kita ke dia. Yang tiga, kompet Nabi sebut dalam hadis, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufrij an mu'sirin. Siapa yang nak doanya diperkenankan oleh Allah, mustajab doa dia minta Allah Ta'ala bagi. Siapa yang nak doanya diperkenankan dan kesempitannya dihilangkan oleh Allah. Siapa yang nak doa dia makbul dan kesusahannya Tuhan hilangkan, Allah Rasulullah bagi untuk cara, maka hendaklah ia yufarrij an mu'sirin, hendaklah ia memberikan kelapangan kepada orang yang mengalami kesulitan. Mu'sirin adalah susah ekonomi. Jadi dia opek tuan. Siapa tu? Orang-orang yang memudahkan orang susah sampai ekonominya kita mudah. Bukan sampai ada ilmu yang adil sekali Nabi sebut orang yang memudahkan orang hutang
Kita ambil riba, tak boleh tuan bila tuan sana tuan bayar. Ini yang tuan kita nak bayar. Itu si baik saya hutang hutang ambil tu tak semua. Orang yang itu padahal dia bayar. Sesiapa yang melewatkan hutang, Nabi sebut orang yang melewatkan hutang adalah zalim. Bentuk kezaliman. Kita mau zalimi orang yang berhutang. Sepatutnya kita kalau fikir macam orang muda, orang tua bagi cari orang yang nak bayar. Tak mau dia orang kata salah dengan lagi dia bagi 5 bulan tak boleh. Itu kita ada tak bayar. Itu zalim. Dan Nabi sebut yang tadi kelebihan yang tadi man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhillihi. Barang siapa yang beri waktu tangguh kepada orang yang berhutang, yang mengalami kesulitan ekonominya bayar, atau dia bebaskan hutang tersebut, dia hutang tadi benar tuan orang macam tu azallahu Allahu fi dhillihi. Besok pada 3 hari orang kepanasan, matahari kada sepatu daripada Allah Ta'ala akan naungi orang. Besok ramai orang yang bodoh, dia siapa? Antara orang yang memberi tempoh kepada orang yang susah nak bayar hutang, kesempitan, ataupun dia kira buat dia. Contohnya halal yang dulu tu bayar sikit lah, yang tempoh tu dia kena nanti. Yang kedua tu kadang-kadang hutang sampai meninggal. Meninggal kan? Orang tak bayar dia meninggal. Orang meninggal aku orang bayar. Kadang-kadang ada orang tu saya terkira tu banyak terkira dia 3,000. Kalau itu meninggal tak tahu ke tu bagi dia hutang. How macam tu dia juga. Dia tak kira orang tak kira tu minta biar dia boleh kalau tak tu macam tu tuan, itu hak tuan. Contoh berikut tak salah. Saya nak tutup di hadapan Allah besok. Saja kita nak bayar hutang, tak ada masalah. Itu memang hak tuan. Boleh tutup. Tapi kalau tuan saya halal lagi hutang orang. Kira halal. Lain besar lagi itu kelebihannya tak menunggu tuan. Kalau usaha tamah jadi macam satu mungkin, kok pergi gunakan ibu kerja halal ya. Tapi pukul orang yang minta, tak tahu lah macam mana balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang boleh usahakan macam kepada saudara-saudara yang kesusahan. Tak tahu macam mana boleh dilakukan. Kemudian kita yang sikit untuk wa ahadallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang saya sebut tadi. Saya potong-potong panjang bahasa tu tengoknya. Tengok pasal 9 tu bagi yang pertama, yang kedua, ketiga sampai itu. Setengah para ulama menyebutkan perbezaan di antara jual beli dengan riba. Pasal 9 yaitu apa tu tengok. Jika selai baju harganya RM10 dijual dengan harga RM20, maka baju itu menjadi tukaran wang RM20. Saya sebut tadi, baju itu walaupun baju itu kepoin RM10 tak salah. Kita nak jual RM20, kita bapa tak bagi RM20, baju ini RM20, orang bagi RM20, yang itu tak riba. Kita sama-sama setuju. Yang jadi riba jika si penjual dan si pembeli sama-sama setuju atas penjualan ini, bermakna maka baju itu menjadi tukaran wang RM20. Jika si penjual dan si pembeli sama-sama setuju atas penjualan ini, maka bermakna tiap-tiap satu dari kedua benda itu menjadi tukaran lewat bagi yang lain. Masing-masing merupakan harga dari kedua belah pihak. Dengan demikian tidak seorang pun dari keduanya mengambil sesuatu tanpa tukaran. Tidak pakat tadi lah, RM10 tapi kita nak jual RM20. Okey, dia bagi, dia jual baju RM20. Okey, kita bagi RM20. Orang kita pakai baju, kita pakai RM20. Itu kita setuju, sama-sama tukar. Itu tak riba. Adapun jika sekiranya yang riba, baju itu dijual dengan harga RM10. Dijual harga RM10. Saya jual RM10. Tetapi penerimaan wangnya RM20. Si penjual
penjual telah mengambil lebih RM10, tanpa tukaran apa-apa. Di sini telah pun jelas bahawa wang RM10 yang lebih itu tidak boleh dikira sebagai harta atau sesuatu yang dianggap boleh menjadi tukaran bagi RM10 yang lebih itu. Jadi yang profit yang luar daripada akad itu adalah riba. Sebab itu ulama-ulama menyebutkan membeli barang dengan angsuran itu tak riba. Tak tambah Ustaz, kita setuju dengan hukumnya itu. Kalau tak rugi lah, okey itu nego 8 tahun pun nak ambil. Bila dapat tu nak boleh modal. Kan? Jadi memang rokok itu RM50,000. Kita nak bayar Samsung, kita makan tuan kita nak bayar Samsung. Saya rokok lebih dah sikit sebabkan saya nak makan tak tahu jadi. Saya jual tuan RM50,000 lah. Tuan boleh dah bayar Samsung 3 tahun, tapi tuan RM50,000 setuju. Setuju dengan harga RM50,000. Kita pun bayar harga dengan RM50,000. Itu tak tahu, itu bukan riba. Yang riba tuan ni RM50,000 kan. Saya ambil. Tak boleh saya tambahlah 3 tahun boleh. Tapi tuan saya nak jual RM50,000 lah. Tapi kalau bagi restoran tu kalau tambah sikit RM50,000 yang tambah. Diluarkan bayaran yang diluarkan persetujuan antara dua pihak yang lebih itu kita bagi riba. Sebab itu bila kita nak bayar secara angsuran, awal-awal ini ada wakil kepeng, kita tak pasal yang kadang-kadang tu yang saya tu kepeng setuju dengan apa yang diletakkan oleh bank. Itu tadi tak dapat. Kita wakil-wakil itu sebab Nabi kan yang faman ja'ahu mawqizatun min rabbih fattaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Nabi ayat wa man 'ada fa ulaika humul wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini tuan, maka barang siapa yang menerima pelajaran inatan dari Tuhannya dan berhenti memperhatikan riba, lepaslah diampunkan dosanya yang lalu dan urusan keamanan itu terserah kepada Allah. Setelah seseorang itu mengetahui tentang larangan makanan riba, kemudian memperhentikan dari memakannya, maka Allah mengampunkan kesalahannya yang dilakukan sebelum datang larangan. Tetapi masalah pengampunan itu adalah urusan Allah. Jika Allah menghendaki diampunkannya dan jika tidak disiksa. Dulu mungkin ada orang sahabat yang makan riba ni, ketika itu ayat haram riba tak turun lagi. Tapi bila turun ayat haram riba, dah tahu buat yang dulu tu kembalikan kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang buat akan mengampunkan. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waman ada, siapa yang dah tahu hukum haram riba ni, dia tetap juga makan riba, itulah ujung ayat ni. Fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itulah dia ahli-ahli neraka yang akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana beramal dengan riba. Sehingga tuan cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Kita berhenti ke situ. Waktu hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tuan? Kalau ada jawab, saya jawab. Kalau tak ada jawab, saya undang dulu. Ini bukan kita mampu ada esok tak tahu ada saya bilang kita tengok kita sama Alhamdulillah rabbil alamin. Tasbih Allah, sallallahu alaihi wasallam.